Assalamualaikum dan selamat petang. Berjumpa kembali dalam NX Now hari ini 8 Mac 2018 bersama saya Muhammad Farhan Zainal ditemani rakan setugas. Dan saya Priya Tarishni Vasu Farhan. Kita lama tak berganding ya Farhan? Betul Priya. Dan hari ini kita ada satu topik yang menarik iaitu cabaran memanah bagi OKU penglihatan. Betul tu. Bersama kami di studio dua orang tetamu iaitu seorang penggiat aktiviti memanah OKU penglihatan Faizul Ghani yang kelihatan begitu segak hari ini dan juga bersama beliau pengarah Aroha Sports and Outdoors Muhammad Zairul Nizam Daud yang lebih mesra dipanggil dengan panggilan Zairul. Terima kasih kerana sudi bersama kami di studio NX. Terima kasih. Sihat Sihat. Okey. Baik Priya. Sebelum kita nak mulakan perbincangan, apa kata kita lihat sedikit sedutan dari video yang disediakan. Sama-sama kita saksikan bingkisan yang disediakan. Tercabar diri ini apabila sahabat kita saudara Faizul pun sanggup dengan keadaan yang OKU itu sanggup untuk datang untuk berlatih memanah dan berlatih berkuda. So ini sebagai pembakar semangat untuk saya lah untuk akan datang. Kalau mereka boleh buat, saya ni sepatutnya pun boleh buat juga lah. Tu dia tadi Priya sedikit kata persedutan training bagi mereka yang berminat memanah OKU penglihatan. Sambil menaik kuda itu Farhan. Dan okey, kita terus kepada Faizul sebagai seorang yang penggiat aktiviti memanah ni. Mungkin Faizul boleh perkenal sikit diri Faizul, background Faizul. Okey, terima kasih kerana NX sudi menjemput saya pada petang ni. Jadi sebenarnya nama saya Faizul bin Ghani. Saya adalah seorang perawat perubatan alternatif. Saya maknanya ada klinik di Ampang. Jadi dalam masa yang sama saya bergiat dalam bidang memanah kerana apa? Kerana minat dan saya nak cuba jadikan dia sebagai salah satu acara sama ada rekreasi ataupun sukan untuk orang tak nampak. Ya. Tapi untuk makluman penonton NX Now yang Cik Faizul ni sebenarnya seorang yang bertauliah dalam perubatan alternatif khususnya dalam bidang acupuncture dan reflexology daripada Universiti Xiamen, betul tu? Ya, dan betul. bagaimana boleh tercetusnya minat dalam bidang memanah ni Cik Faizul? Kali pertama saya mula memegang panah tahun 2013. Kemudian kerana kawan saya ni Cik Zairul ni dia ada buka kilang, maknanya ada membuat busur pada tahun lepas, pertengahan tahun lepas. Jadi saya jumpa dia, dia bagi saya cuba memanah di galeri dia dan dari situlah saya rasa seronok nak memanah. Dan panahan itu tepat ke hati. Setakat ni boleh. Sampai dia tak berkata-kata dah soalan tu. Mungkin Cik Faizul boleh ceritakan sikit sejak bila bisnes ataupun perniagaan. Nama yang hampir serupa Cik Zairul dengan Faizul. Okey, terima kasih banyak. Kita dah start bisnes ni sebenarnya dah 7 tahun lepas. Jadi mula pun sebenarnya hobi lah. Jadi daripada hobi kita cuba-cuba apa semua dan background kita sebenarnya engineer. Bukan sembarangan orang kan. Daripada engineer ni beralih ke minat memanah. Tapi masa tu kita part time lah. Buatlah sikit-sikit sampai ada permintaan apa semua tu dan last 2 years saya pun dah berhenti kerja, dah fokus betul-betul sebab kita nampak benda ni insya-Allah boleh pergi jauh kan dan kita nak setiap orang boleh rasa. Bukan sekadar tahu memanah tapi maksudnya dia boleh cuba kan dan hari ini dah terbukti walaupun yang celak dah memanah sekarang ni OKU penglihatan pun mampu memanah dan berkuda. Okey, dan macam mana boleh tercetusnya idea nak beri ruang kepada mereka yang kurang penglihatan?
Yang pertama sekali masa kita jumpa dia dulu, tahun 2013 sebenarnya kita dah buatlah busur ni. Tapi disebabkan busy busy apa semua tu, jadi tahun lepas ni masa dia birthday dia tu kita bagi satu set busur. Dan dia kata kalau dah ada busur kat mana nak mana. Kan, jadi kita bawalah datang ke galeri kita cuba panah. Bila cuba panah macam mana pula dia nak panah kan? Betul. Jadi kat situ kita cuba R&D nak cari method yang mana lebih sesuai untuk dia. So kita buat menggunakan bunyi dan sebagainya lah sampai alhamdulillah jumpa method tu dan dia mampu untuk buat. Yang inilah yang paling menarik, Fahan. I nak tahu secara lebih lanjut mengenai kaedah-kaedah yang digunakan untuk mengajar seseorang OKU penglihatan untuk memanah, sebab ia memerlukan deria precision bila memanah tu. Mungkin boleh ceritakan sikit. Boleh. Ada modul. Dia ada modul sebenarnya sama juga macam orang celik lah. Sama teknik pegang busur, teknik pegang aero, cuma dia lebih deria rasa. Dan bila kita bantu dia, okey kat sini atas, kat sini bawah, ni pegang, cara pegang semua tu. Dan kalau kita lihat, kalau kita lihat pada paparan yang di skrin ini, adakah antara cara-cara? Ni adalah antara cara-cara untuk memanah. So sebenarnya yang datang tu, yang hadir tu sebenarnya yang celik. Hanya dia seorang yang OKU. Tapi pelik kat situ. Jadi cabaran kepada yang celik tu, nampak OKU datang kan. Kalau aku tak boleh buat ni masalah kepada aku. Tercabar kat situ. Jadi tak ada halangan, tak ada alasan. Jadi kita boleh nampaklah dekat situ, tengok tu semua yang kan semua bermula lah. Dan sebenarnya yang lebih menariknya adalah menunggang kuda. Ya, betul. Ini dia persiapan untuk menunggang kuda dan teknik pun sama sebenarnya dengan yang celik tu, cuma kita bantu kuda tu dengan dipanggil anjing, pegang tali yang panjang. Jadi kita suruh kuda tu berjalan lah, bergerak. Guidance lah, kita bagi guidance. Dan dia ada teknik untuk duduk atas kuda, berjalan dan berlari sebagainya. Bagi Faizul kalau terlibat dalam aktiviti atau latihan seperti tadi tu, penat tak? Bagi saya maknanya apa? Penat tak? Biasa je. Yalah, kalau boleh mungkin saya boleh tanya Cik Zarul, training dia tu berapa lama? Training, kalau untuk berkuda biasanya kita ambil dalam 45 minit lah untuk di atas kuda. Kan? Tapi masa dalam kelas tu dalam 20 minit pun tak sampai sebenarnya. Sebab kita nak betulkan teknik. Jadi sebenarnya selebih pada tu kena praktis lah. Kena praktis. Sebab lagi pun peserta banyak kan. Sebab saya dah biasa bersukan. Jadi pada saya isu penat ni tak masalah. Kita memang dah tahu sebelum kita start rancangan NXN hari ini, Encik Faizul kita bercakap dia memang seorang aktif bersukan. Dan bagaimana pula, ada tak rasa berbeza sikit bermain dengan futsal ke dengan memanah ni? Mungkin berceritakan sikit Encik Faizul. Bezanya dengan futsal, kita kena orang kata mencintai bola dan mengenal kawan-kawan kita yang main sama-sama. Kalau dengan kuda, kita kena kenal kuda, kita kena belajar tentang kuda, dia punya mood kuda, sebab melibatkan kita dan kuda, dan bila memanah pula dengan kemahiran memanah. Keyakinan yang penting. Okey, Cik Zairul, kita berbalik pada aktiviti memanah tadi. Mungkin Cik Zairul boleh perincikan lagi dari segi modul dia. Okey, modul dia untuk yang nak datang belajar memanah dan kuda, sebenarnya kita fokus kepada memanah dulu ground supaya dia mampu untuk pegang busur dengan cara yang betul dan melepaskan anak panah dengan cara yang betul. Barulah untuk riding, horse riding. Bila dah selesai, barulah kita combine sekali memanah berkuda. Jadi modul dia akan ada stage 1, 2, 3 sampai 7 lah. Agak-agak dia makan masa berapa lama untuk seseorang untuk mahir berkuda dan memanah? Okey. Untuk menghabiskan modul tu biasanya dalam 7 bulan. Tapi bergantung kepada setiap peserta. Yang mana setengah tu mampu. Dia orang mampu dan ada talent. Naturally gifted. Yes. Di samping tu perlu praktis. A lot of practice. Sebab kuda susah nak dapat. Bukan senang-senang ada kan. Jadi perlu bagi masa lah sebenarnya. Dan macam Faizul sendiri berapa lama untuk mahir memanah ni? Memanah dia mampu. Cuma sekarang ni kita masih tuning untuk mendapatkan target. Nanti kita akan tunjuk demo macam mana dia masukkan arrow tanpa tengok. Of course lah. Mungkin boleh tunjukkan sekarang cara, mungkin boleh demo sikit diri. Okey. Saya akan macam mana bermula daripada ni dan nak memanah. Okey. Dah ramai orang nak tengok kan. Jadi jadi kita perlu knocking dia macam ni. Jangan lepaskan. Lepaskan hati ya. Knocking.
Jadi semua orang mungkin boleh cuba. Aha. Okey. Kemudian Tu macam tu Farhan. So dari segi dia punya badan structure teknik apa semua. sudah dilatih. Betul. Sudah Okey. dilatih. okey. Jadi Okey. kalau peringkat permulaan Jadi orang kalau bila biasa lepas biasanya lagi akan seronok. jatuh lah, dia akan arrow tu akan jatuh dan sebagainya. Ini sebab dia dah latih. Sebab dia insting dia pegang, dia feel dekat mana knocking. Sebenarnya agak susah. Dan Encik Faizul sendiri, model-model ataupun kaedah-kaedah yang digunakan oleh Encik Zairul untuk mengajar memanah tu agak-agak ia berkesan tak untuk bagi hit the target. Ya bagus sebab memang orang kata dia dah tahu tentang saya macam mana. Maksudnya kita dah jumpa banyak kali. Dan kita ni memang pernah pergi program sekali, duduk seminggu sekali. Jadi dia dah faham macam mana Dia dah cara faham nak dah ajar saya. perangai cerewet. Jadi macam nak bagi arahan ke semua dah boleh. Jadi orang yang nak ajar OKU ni mesti orang yang biasa duduk dengan kita. Dia tahu kita punya aktiviti selok belok. Macam mana nak handle kita punya ni lah keadaan. Selain Encik Faizul, ada tak siapa-siapa lagi ataupun ramai yang mendapat permintaan daripada OKU penglihatan yang lain, Encik Zairul? Ada. Yang sekarang ni kita ada 7 orang yang mana dia OKU penglihatan juga tapi separa lah. Yang maksudnya rabun lah. Tapi agak serius lah. Dia macam ada vision. Tapi buat masa ni kita belum expose dia untuk mana. Kita buat untuk pengkhususan kuda, pengurusan kuda mengenai macam mana nak ni kuda grooming apa semualah. Buat masa ni masih under training lagi. Jadi insya-Allah orang tu nanti kita akan ketengahkan. Bila kita bercakap pasal kuda ni kan, dia sesuatu yang agak unik. Macam mana melatih kuda ni bagi mereka yang terlibat aktiviti manah OKU penglihatan ni? Okey, untuk melatih kuda ni kita sebenarnya kita kena get close dengan dia. Macam bercinta lah. Kan? Maksudnya kena ambil hati dia sebab dia naluri dia tinggi. Kan kadang-kadang kita dua hari tak jumpa dia dah buat perangai merajuk dan sebagainya. Macam tu. Itu sebab kena belai dia, ada tempat-tempat tertentu yang mana kita sentuh dia. Dekat situ. Lepas tu cara pemakanan dan setiap hari tu kena bawa dia right lah. Macam tu. Dan untuk busur pula kena kenalkan dia dengan busur. Busur tu kena gosok-gosok dekat muka, arrow dekat. Macam tu. Kalau tak yang kuda yang tak biasa ni dia akan lari, dia akan buat perangai. Sebab dia terkejut. Sensitif. Ada tak mengguna sebarang tali supaya kuda tu tak lari ke mana-mana? Ada. Yang macam kita cakap tadi, kita lancingkan ataupun yang biasa tu ring lah. Ring yang biasa tu yang kita pegang. Okey. So Priya, kalau berminat boleh try juga. Tapi dengan Priya walaupun Priya cergas, dia perlu diikat dengan kuda juga. Tak kuda. Memang minat nak berkuda ni tapi tak pernah lagi. Sebab ada tak masa tengok nanti pun macam boleh takut join je. kita lah. Kita bantu. Mungkin boleh komen sikit, adakah ini kali pertama Encik Zairul sendiri melatih seorang OKU penglihatan macam kita nampak visual ni? Ya. Ini kali pertama. Ini kali pertama untuk memanah berkuda. Mana dan berkuda. Ini masa Faizul sedang What event is this? Demo. ni kelas. Kelas. This is kelas. Dan tepat kena juga. Ni masih dengan arahan lah. Maksudnya coach kat belakang tu kita okey. Maksudnya panahan tu bila nak dilepaskan akan diberitahu. Akan diberitahu. Ni sebab dia masih dalam latihan sebab dia masih lagi tahap permulaan lah. Menarik tu. Sebab ada modul yang lebih tinggi yang mana dia orang dah boleh detect atau boleh locate sendiri tempat mana dia nak shoot. Okey. So macam Faizul dah memang sebatilah dengan busur-busur yang ada. Sebab ni busur-busur memang selalu ada dengan saya. Jadi dah macam kawan lah. Ni dia busur pun ada dia punya jenis-jenis yang Encik Faizul. Mungkin berceritakan sikit apakah jenis yang kita ada kat sini hari ini dalam display dengan yang Encik Faizul membawa. Yang busur ni contoh yang kita tengok sini lah. Ini adalah busur Mongolian. Keluaran kita lah Aroha Sport dan brand Aroha. Ini Mongolian, bentuk Mongolian dan kita buat di sini. Dan kita buat ni sesuai untuk keadaan orang Malaysia kita, beginner, intermediate dan profesional. Untuk kita lah ni faham. Boleh pakai. Dan dia ada poundage. Maksudnya daya tarik tu berat atau ringan sampai ke berat. Kita boleh custom lah. Contoh yang ni lagi satu. Ini kita buat khusus untuk memanah berkuda. Untuk siapa nak training. Sebab dia ringan, lasak. Kalau apa-apa jadi atas kuda dan kita boleh throw. Masa kita buang Ini untuk lenjan lah. Untuk lenjan je. Tak ada lenjan. masalah. Okey.
So kalau let's say lah saya berminat nak jadi pelajar kepada Encik Faizal, berapa kos untuk penyertaan ni? Kos untuk penyertaan untuk setiap kelas biasanya kita ambil dalam 100 hingga 200 ringgit lah. Bergantung kepada semua sijil akan dapat, apa semua makan semua akan ditanggung lah. Dan benda ni dia berdasarkan modul. 1, 2, 3 sampai 7 untuk complete modul. Kita akan sampai boleh ride, sampai boleh memanah atas kuda. Ni ada soalan daripada penerbit ni. Barang ni kalau join kelas ni dapat ke kalau kena beli sendiri? Oh, ada kalau join kelas akan dapat. Okay. Ada juga kalau sebab spek tertentu lah. Yang tu perlu ada tambahan lah. Yang modul-modul yang Encik Zairul develop ni dia diiktiraf oleh badan mana Encik Zairul? Yang ni tradisional. Buat masa ni di Malaysia tak ada lagi yang badan yang iktiraf. Tapi kita ambil daripada luar negara lah. Maksudnya kita adapt daripada sana bawa ke sini dulu. Kalau Encik Faizul dah successfully learn macam mana nak memanah, adakah modul ini akan kita akan cuba. Kita akan cuba beralih pada menembak pula. Menembak. Memang ada cadangan nak menembak. Encik Faizul, saya juga difahamkan tadi pernah mewakili beberapa global competition. Mungkin boleh ceritakan sikit Encik Faizul? Saya dulu pernah mewakili mewakili Malaysia dalam acara goalball peringkat negara-negara FESPIC, maknanya Asia, dan di Bangkok tahun 1999. Kemudian saya mewakili Malaysia dalam acara futsal tahun di Jepun, kalau tak silap saya 2009, untuk kelayakan Piala Dunia Zon Asia. Tu. Bukan sebarangan orang. Sebarangan bukan. Jadi saya sekarang ni nak menitis dalam bahagian memanah nak. Kalau insya-Allah boleh tu, halfway there. Kita boleh pergi ke international level. Okey, baik Encik Faizal, bagi mereka yang berminat di luar sana, macam mana nak menghubungi Encik Faizal? Sekarang ni pihak kita Aroha bekerjasama dengan Kelab Seni Panahan Jawi atau lebih dikenali sebagai Panji, sebab kita kolaborasi ini untuk membangunkan modul-modul bagi mereka-mereka macam OKU Penglihatan untuk nak kita bantu dia orang untuk inilah untuk Dan kepada siapa yang berminat nak sertai aktiviti ini, itu ada nombor telefon Encik Muhammad Faizul. 0192513431. Itu nombor saya. Itu Encik Faizul. Encik Faizul. Dan Priya, boleh teruslah kalau lepas ni. Boleh. Message WhatsApp Encik Faizul boleh? Boleh, WhatsApp saya boleh baca. Okey, nampaknya kita dah berhujung. Terima kasih Encik Faizul dan Encik Zairul sudi hadir di NX Now hari ini. Berkongsi sedikit mengenai aktiviti memanah bagi mereka yang OKU Penglihatan. Terima kasih sekali lagi. Okey, Priya. Baiklah, kita sudah pun tiba di penghujung rancangan. Terima kasih kepada tetamu kita yang sudah hadir. Dan selamat maju jaya diucapkan. Sekian sahaja daripada kami. Saya Priya Tarshini Vasu. Dan sebelum bisa, jangan lupa teruskan perkembangan di laman sosial kami di Facebook, Instagram, Twitter menerusi MyNS Digital. Dan juga layari laman website kami di www.nx.digital. Banyak program dan segmen-segmen menarik akan dikongsikan kepada anda. Salam hormat. Dan saya Muhammad Farhan Zainal. Assalamualaikum.